Okey, baiklah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini adalah kelas PJPK bagi kelas 3B, 304 dan 306. Ini kelas kedua kita ya. Kelas pertama pada minggu lalu saya cerita berkenaan dengan pengenalan sahaja. Ini adalah kelas kedua kita. Okey, saya harap sekarang ini kamu dah bersedia, ada buku teks bersama kamu dan juga ada buku tulis. Andai kata kamu tak sempat ambil buku teks, dalam note yang saya berikan juga ada paparan buku teks saya bagi muka surat yang kita nak pakai untuk hari ini sahajalah. Okey. Jadi di skrin sekarang paparan saya. Okey, kamu tengok di sini. Di sebelah kiri akan ada paparan buku teks, di sebelah kanan adalah paparan buku tulis. So ini gambaran buku tulis kamu. Jadi page ini saya mohon kamu buat supaya kita tahu tugasan kita setiap minggu. Kalau dah siap, kamu boleh tanda right. Dia maksud dia kamu dah hantar. Okey. Jadi saya pun buat kurang lebih bentuk yang sama supaya kita nampak. Jadi minggu lalu kita dah ada pengenalan, tulislah tajuk sikit, buat kotak. Minggu lalu ada pengenalan, minggu ini tajuk kita adalah Gimnastrada. Okey. Baik, kita teruskan ya. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh chat. Terus chat di sini untuk tanya ataupun boleh on mic untuk tanya. Interrupt sahaja sedang saya cakap, tak ada masalah. Baik, baik kita teruskan. Ini tajuk pertama. Kita tengok dulu isi kandungan sekejap ya, untuk tahun ini lah. Okay, kita ada total 8 unit PJ, pendidikan jasmani, 3 unit pendidikan kesihatan. Okay. Kita tengok dulu bahagian pendidikan jasmani. 8 unit bermula, unit 1 gimnastik asas, unit 2 pergerakan berirama, unit 3 permainan kategori serangan, unit 4 permainan kategori jaring, unit 5 permainan kategori memadang, unit 6 olahraga asas, unit 7 rekreasi dan kesenggangan, unit 8 kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Pendidikan kesihatan pula, unit 1, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Pemakanan, akhir sekali pertolongan cemas. Okey, itu tajuk-tajuk dia agak banyak. InsyaAllah kita akan selesaikan tahun ni. Pandemik ke apa ke, kita tetap akan selesaikan. Mungkin kita akan ada kekangan dari segi aktiviti fizikal, tetapi kita boleh cuba habiskan teori di dalam kelas kita. Okey, baik, kita teruskan. Okey, yang pertama sambil-sambil kamu boleh rujuk buku teks kamu. Saya pun akan terangkan di sini. Okey, kita akan cuba buat note dalam bentuk soalan. So, two in one. Jadi kamu jawab soalan saya, automatik kamu dah ada note. Jadi kita buat kerja 2 dalam 1. Baiklah. Okey, jadi format penulisan dalam buku tulis kamu, saya nak di atas page kamu tulis nama kamu macam ni. Tulis nama, tulis kelas, tulis tarikh hari ini. So kita tahu ini kelas hari ini. Kemudian kita terus kepada soalan 1. Kita nak tengok apa itu maksud Gimnastrada. Okey, kita ikut tarifan dalam buku teks sebab soalan dia akan ikut buku teks. Okey, saya dah highlight sikit di sini. Gimnastrada ialah persembahan berkumpulan mengikut muzik dan melibatkan kemahiran gimnastik, tarian dan pergerakan untuk tujuan hiburan. Okey, saya rasa kamu pun dah pandai bahagian ini. Mungkin setengah orang dia ada memang berbakat, boleh buat gimnastik ataupun gimnastrada yang ringkas. Mana tahu
Ya, ada ramai yang dah expert ke. Tetapi kalau kamu tiada kemahiran, tolong jangan cuba-cuba. Dia tanpa pengawasan, dia boleh menyebabkan kecederaan. So yang saya highlight itu adalah jawapan untuk soalan satu. Cara dia begini lupa nak bagi tahu. Saya cerita secara ringkas dengan cepat yang boleh. Lepas tu kita tamatkan sesi Google Meet. Saya nak kamu jawab soalan ni dalam buku tulis kamu. Lepas kamu dah jawab semua soalan, kamu hantar. Hopefully kamu boleh hantar pada hari inilah. Kalau tak sempat jam 9 pun. Okay. Jadi saya laju-laju sikit. Okey, itu dia maksud jenas strada. Kemudian soalan 2, saya tanya, terdapat 4 kemahiran dalam jenas strada. So kamu kena salin tau. Soalan salin dan tulis jawapan. Okey, 4 kemahiran dalam jenas strada. Jawapannya kita cari. Okey, muka surat 4. Kita tengok yang pertama. Jawapan dia akan berada dekat sini. Sebentar ya. Okey, 4 kemahiran. Yang pertama, ini dia. Okey, jawapannya adalah gerak edar. Itu kemahiran pertama. Kemahiran kedua, imbangan. Okey, dia ada penerangan dia. Okey, kita boleh bacalah. Gerak edar tu apa? Pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pergerakan lokomotor. Okey, jawapan saya nak ringkas je. Kemahiran pertama gerak edar, kemahiran kedua imbangan. Kita cari apa itu kemahiran ketiga. Ini dia. Kemahiran ketiga, putaran. Kamu boleh tengok. Bahasa Inggeris panggil somersault kan. Okey. Kemahiran keempat yang terakhir adalah hambur. So, itulah kita punya jawapan. 4 kemahiran itu. Sekejap saya add ni. Okay. 4 kemahiran itu, lagi sekali. Yang pertama gerak edar. Yang kedua imbangan. Yang ketiga putaran. Yang keempat hambur. So, itu 4 kemahiran gimnastrada. Ya. Jawapan untuk soalan kedua. Okey, kita teruskan. Seterusnya, laju-laju je. Simple. Kita pergi soalan 3. Gerak edar, ada 3 pergerakan. Okey, ada 3 pergerakan. Apa dia? Ini dia 3 pergerakan untuk gerak edar. Yang pertama merangkak, yang kedua langkah silang, yang ketiga berskip. So itulah kamu tulis kat sini ya. Merangkak, langkah silang, berskip. Okey, boleh? Contoh sikit. Contoh. Okey, jadi kamu isi lah 3 kotak tu. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Saya laju-laju je. Soalan 4, imbangan. Okey, di sini kita lihat bahagian imbangan. Ada 2, imbangan skala, imbangan bentuk piramid. Itulah dianya. Okey. Kita teruskan. Soalan kelima, putaran. Jawapannya di muka surat 5. Kita lihat ada 3 jenis. Ada 3 jenis putaran. Putaran roda, guling hadapan, putaran menegak 360 darjah. So, 3 gerakan untuk kemahiran putaran. Akhir sekali, hambur. Okey, untuk kemahiran hambur ni, ada 2 pergerakan, iaitu lombol kangkang dan juga hambur atas alatan. So, itulah 2 teknik di dalam kategori hambur. Jadi, kamu boleh senaraikan di sini. Apa saja bentuk saya terima ya. Tapi saya cadangkan kamu buat bentuk peta buih. Hias sikit cantik-cantik. So, kalau note kita cantik, kita pun senang nak ingat. Baik,
Soalan terakhir saya, konsep pergerakan. Ada 4 konsep pergerakan. Kamu boleh rujuk muka surat 6. Okey, 4 konsep pergerakan itu adalah kesedaran tubuh badan, kesedaran ruang, kualiti pergerakan, akhir sekali hubungan. Itulah dia 4 konsep pergerakan. So, kamu lengkapkan note dalam buku tulis kamu, soalan dan note lah, sampai soalan 7. Dah selesai, kemudian kamu ambil gambar. Kalau kamu boleh buat ni semua dalam satu muka surat, sekeping sajalah gambar. Kalau kamu buat 2 atau lebih, mungkin ada banyak keping gambar. Setelah kamu ambil gambar, saya nak kamu send tugasan ini melalui pautan berikut. Saya tunjukkan. Sekejap ya. Okey. Sorry. Okey, kamu boleh buka channel, cari post saya ini. Okey, kemudian buka balik note. Pada note ni saya ada bagi pautan hantar tugasan. Kamu akan klik di situ, ya. Okey, setelah kamu klik di situ, saya tunjuk dekat sini senang sikit. Pautan hantar tugasan. Kamu akan pergi ke borang berikut. Okey, isi nama penuh. Kemudian klik add file. Kamu akan cari gambar di dalam phone kamu itu. Okey, kamu cari gambar di dalam phone kamu itu, upload. Kalau 2 keping, uploadlah 2 keping. Dia boleh add file, dia boleh add banyak file. Jadi kalau 2 file, mula add file 1, lepas tu add lagi gambar kedua, add lagi gambar ketiga, baru submit. Okey, sekali submit saja kalau ada banyak keping. Kalau kamu boleh buat sekeping, kamu akan lebih mudah lagi. Okey, sekeping saja. Okey. Seterusnya. Okey, soalan kita ada 7 saja. Saya harap dalam masa yang ada, lagi 30 minit, kamu boleh selesaikan buku tulis kamu dan hantar. Jadi, kita boleh selesai. Okey. Jadi, last sebelum kita tamat sesi ini, saya tak nak panjang-panjang, nak menjimatkan data semua orang dan nak bagi masa pada kamu supaya kamu boleh siap sebelum jam 9. Paling baiklah, andai kata kamu tak berpeluang buat jam 9, kamu boleh hantar sepanjang seminggu ini. So, tugasan ini due date-nya adalah sebelum kelas minggu hadapan. Cuma nasihat saya, jangan kumpul. Kalau boleh, hantar terus, lagi bagus. Okey, last call, soalan? Soalan? Apa-apa soalan? Soalan? Tak ada yang nak on kamera ke? Bagi saya tengok, dah mandi ke belum? Tak ada? Malu? Suara pun tak dengar. Okey. Assalamualaikum cikgu, saya Nick 3B, saya nak tanya yang kehadiran tu, kalau tak ada email nak buat macam mana? Takkan kau tak ada email di phone? Tak ada. Kalau tak ada, tak apa, type je apa-apa XXX ke, janji boleh send. Kalau send kat WhatsApp je boleh ke? Sorry, tak boleh. Kamu kena isi borang saya tu. Belajar isi borang itu. Minta maaf. Tengok tutorial di YouTube macam mana nak isi borang. Tanya kawan, belajar sikit. Okay? Tolong send di bahagian pautan yang saya tunjukkan tadi. Lain-lain soalan? Lain-lain soalan? Last call? Okey, peringatan lagi sekali ya. Tolong isi kehadiran. Ini sahaja senarai yang dah isi kehadiran.
majoriti daripada 3B, 304 ada seorang. Okay. 306 seorang pun saya tak nampak lagi. Okay, last call. Sebelum tak pandai, apa yang tak pandai? Kalau send kat WhatsApp je tak boleh, auto dah jawab soalan tu. Tak pandai lah, apa yang tak pandai? Check. Tak pandai apa? Tak pandai nak send. Cuba belajar. Saya dah tunjuk step dia tadi. Okey, hanya klik-klik sahaja. Tak ada masalah pun untuk menghantar tugasan tu. Cuba tunjuk lagi sekali. Baiklah, saya tunjuk lagi sekali sekarang. Okey. Saya cadangkan kamu buka melalui channel di Telegram. Dia akan lebih mudah berbanding kamu klik di WhatsApp. Walau bagaimanapun link tu sama saja. Okey. Di Telegram, kamu cari post kelas kita hari ini, tengok tarikhnya. Kelas PJPK gabungan 3B 304 306, tarikh 3 Februari. Okey. Kemudian saya ada bagi nota bertulis, klik nota bertulis tersebut, akan keluarlah note. Okey. Termasuk soalan yang saya berikan tadi. Kamu dah jawab soalan, dah buat dalam buku tulis, ambil gambar. Okey, dah siap ambil gambar, pergi dekat sini, cari pautan hantar tugasan. Klik pautan hantar tugasan tersebut, dia akan buka borang ini. Pada borang ini, type nama kamu, nama penuh. Saya buat contoh. Okey, pilih kelas 3B, saya buat contoh. Kemudian add file. Kamu klik add file, dia akan minta kamu cari file, search file from device. Klik di sini, kemudian akan klik kamu punya foto library. Cari gambar yang kamu dah ambil tadi, upload, klik upload. Kalau ada 2 keping, nanti add file lagi sekali, buat 2 keping. Okay, dah add 2 kali file, baru tekan submit, siap. Okay. Dia akan bagi tahu tugasan kamu telah dihantar. Okay. Tak boleh juga cuba cari bantuan kawan-kawan terdekat untuk buat sama-sama untuk tunjuk kepada kamu macam mana. Apa kaedah sekalipun, kamu kena belajar send data ataupun maklumat menggunakan Google Form. Kita akan pakai ini sepanjang hidup kita. Okay? Bukan setakat kamu sekolah, nanti kamu kerja pun, kamu kena pakai juga Google Form ni. So, tolong belajar. Okay, lain-lain, last call sebelum kita tamatkan. Kawan-kawan yang dah isi kehadiran, boleh left kelas kita dah tamat ya. Boleh left, buat tugasan dan send.